Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita ada live daripada RTM 1. Jadi dia merakam pula dah. Baik. Jadi kita sambung ringkasan adab-adab pilihan yang terdapat dalam Islam. Dan pada malam ni kita sampai pada bab ataupun tajuk adab berkaitan dengan laungan azan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau pertemuan yang lalu kita dah sebut berkaitan dengan adab kita dengan rumah Allah, dengan masjid, apa yang kita perlu buat sebelum datang ke masjid, kemudian duduk dalam masjid nak buat apa dan sebagainya, kaki mana nak langkah dulu masuk dalam masjid. Yang tu kita dah sebut pada pertemuan yang lalu. Maka pada malam ni Syekh ataupun pengarang telah meletakkan adab yang seterusnya adalah adab-adab berkaitan dengan azan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Qala musannif hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darani amin. Baik. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan lambang tauhid, menandakan masuknya waktu solat. Ianya disyariatkan pada tahun pertama hijrah dan hukumnya adalah sunat kifayah, iaitu apabila seorang telah azan maka yang lainnya tidak perlu lagi, dan ianya disyariatkan pada solat tunai dan qada. Baik. Jadi yang pertama kata pengarang, azan adalah salah satu daripada syiar Islam, syiar lambang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut dalam Quran, wa may yu'azzim an sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar agama Allah, yang mengagungkan syiar agama Allah, maka sesungguhnya perbuatan itu datang daripada hati yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang membesarkan syiar ni orang yang hanya bertakwa pada Allah. Memang betul dia bertakwa, dan ketakwaan itu datang daripada hati dia. Batu dia akan membesarkan segala lambang yang menunjukkan kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala. Batu buat bagi elok. Mana yang boleh menunjukkan ni syiar agama Allah, agungkannya, besarkannya. Jadi azan, tuan-tuan, kalau pergi negara orang tiba-tiba dengar azan, seluruh dunia tahu laungan azan milik orang Islam. Orang Islam dah ni. Ni lambang agama Islam ni. Tuan-tuan, kita duduk di masyarakat orang Melayu di Malaysia ni, pakai pakaian berjubah, pakai baju Melayu, pakai kepiah, ni lambang agama Allah, dikenali di sini. Di Mesir tak, tuan-tuan pakai jubah, orang Kristian pakai, tu jadi pakaian mereka lah. Ni di tempat kita ni. Jadi kalau pakai jubah, pakai baju teluk belanga, buh kepiah atas kepala, Islam. Ni lambang. Dan siapa yang membesarkan syiar agama Allah ni tanda orang tu benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ni nak pakai pergi elok, buh kepiah pergi elok, pakai baju pergi elok. Badu ada tok-tok guru, tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau pakai jubah, anak murid pakai butang buh tak habis, dia akan marah. Buh pergi elok-elok, baik habis. Bagi nampak kemah. Maksudnya bagi nampak comel. Ni lambang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang membesarkan syiar agama Allah, ini adalah tanda ianya datang dari hati yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syiar baca bagi azan bagi kuat-kuat. Ini lambang agama Allah. Peterah pergi kuat-kuat dah apa? Palah kuat-kuat. Jadi imam, tuan-tuan dirahmati Allah, pakai mic. Jadi bila orang dengar kalimah Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, orang dengar kalimah ni syiar, besarkan. Apa pun. Ada pengajian agama di dalam masjid surau, orang duduk luar jalan raya dengar pengajian diajarkan di dalam masjid dan surau, biar orang dengar, bagi tahu kata ni syiar agama Allah Subhanahu wa taala, bahawa tempat tersebut ada agama Allah
yang dihidupkan oleh umat yang ada tempat tu. Besarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tu mic bagi kemas bagi elok, speaker bagi cantik bagi elok, kerana ni juga salah satu daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan lambang tauhid. Kalimah Allah, dalam kalimah azan ni ada kalimah tauhid. Ni juga lambang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menandakan masuknya waktu solat. Azan juga adalah sebagai tanda masuknya waktu solat. Itu azan ni al-i'lanu bidukhulil waqti. Ni satu pengiklanan, pemberitahuan bahawa waktu solat telah pun masuk. Sebab tu dilaungkan azan. Baik. Dan ianya disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Tuan-tuan, disebutkan syariat azan ni berlaku macam mana? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika para sahabat sampai di kota Madinah, terutama hijrah daripada Mekah ke kota Madinah, hijrah sampai Madinah, dan terutama ni duk bincang, para sahabat berbincang macam mana nak panggil umat Islam mai semayang. Macam mana nak panggil ni? Tak ada cara lagi, waktu tu azan tak ada lagi. Bagaimana nak memanggil umat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Duduk bincang para sahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dalam perbincangan, dalam mesyuarat, seorang sahabat berikan pendapat. Dia kata, apa kata kita bunyikan loceng, umpama puak Yahudi. Orang Yahudi nak bagi umat dia mai semayang, bagi bunyi loceng. Seorang lagi bangun pula bagi pendapat, loceng tak berapa kuat kot. Apa kita tiup trompet apa? Lagi kuat. Lagi dengar derah. Macam pok-pok Nasrani, Kristian. Tuan-tuan, seorang bagi pendapat ikut cara Yahudi, seorang lagi bagi pandangan ikut cara Nasara. Dan tuan-tuan, pendapat ni dua-dua ditolak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tolak dua-dua. Nabi kata apa? Kenapa perlu kamu ikut cara agama lain? Kenapa nak kena ikut Yahudi? Kenapa nak kena ikut Nasara? Sedangkan Islam ada identiti tersendiri. Jangan ikut orang lain. Islam ada cara dia. Ikut cara Islam. Badu tuan-tuan dirahmati Allah, din. Inna ad-dina indallah Islam. Agama yang diredai Allah, Islam. Agama banyak. Baik, din tu apa dia? Kata para ulama, din adalah cara hidup. Dan cara hidup yang paling diredai Allah, yang hanya diredai Allah, Islam. Cara hidup lain tak pakai. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sebut dalam Quran. Siapa yang cari selain daripada Islam, maka orang macam ni tidak akan diterima oleh Allah, dan dia akan termasuk dalam kalangan orang yang rugi dunia sampai akhirat. Maka nak datang jumpa Allah, kena bawa Islam. Tinggal Islam je. Kerana Islam hanya satu-satunya agama yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari hal lain. Jadi cara hidup macam mana? Beranak macam mana? Nikah macam mana? Kenduri kahwin macam mana? Ikut cara siapa ni? Semua kamu kena berpandukan cara Islam. Nak ikut cara Islam kena mengaji tak? Orang buat kuliah tak mai. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tuan-tuan perhati bagi elok masjid kita ni, masjid mana pun. Tuan-tuan, kita sekarang kena semayang jarak. Kena semayang jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Dalam duk jarak tak penuh. Tu jarak tu tak pernah penuh. Maksudnya kalau dapat 3 soh sekali pun, tu pasal jarak. Kalau tak jarak, bagi rapat elok, 1 soh tu pun tak penuh apa. Nak abang awak ni, dalam duk jarak tak penuh lagi masjid. Lepas tu arahan keluar apa? Masjid boleh dihadiri dalam ruang 1/3. Tuan-tuan habaq balik kat mereka 1/3 tak sampai. Hak domai ni tak sampai 1/3 pun. Punya arahan tak keluar dah apa. Nak abang teruknya kita ni jauh dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan masjid. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baik. Jadi orang yang nak faham agama macam mana nak hidup dengan agama, sedangkan dia tak pernah main masjid surau, tak pernah dengar pengajian agama, tak pernah menadah kitab, tak pernah dengar syarahan daripada para ulama, macam mana nak faham Islam? Hak duk main pun tak tentu faham ni. Hak duk main mengaji ni pun belum tentu dia faham ni.
belum tentu dia boleh dapat lagi cara hidup Islam tu. Tambah tak mai. Berat. Zaman sekarang, zaman lagi kamu kena dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kau hijau. Ni kau hijau dengan agama Allah. Dia kena ambil cara Islam. Beranak macam mana buat? Dapat anak apa kamu buat ikut cara Islam. Esok nak menikah macam mana ikut cara Islam. Kenduri macam mana ikut cara Islam. Semua perbuatan yang kita buat pastikan ikut cara agama Allah, kerana cara ni saja satu-satu yang Allah terima. Lain Allah tolak. Islam dah cara dia sendiri. Dia tak boleh tiru orang. Batu tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Baik, jadi Nabi buat apa? Bila dua orang bagi pendapat, kita ikut cara Yahudi, kita ikut cara Nasara, dua-dua ditolak. Betul nak ikut cara siapa? Tuan-tuan dan rahmati Allah, datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kat Nabi semalam dia mimpi yang dia mendengar kat malaikat mai laungkan azan satu persatu. Dia mai bercerita kat Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, semalam saya bermimpi, saya dengar kalimah ni. Dia cerita Allahu Akbar sampai habis. Ini laungan azan tersebut. Bila Nabi dengar kisah mimpi Abdullah bin Zaid, Nabi membenarkan, berkata betul, memang ni laungan azan. Jadi tuan-tuan, yang mimpi tadi siapa dia? Abdullah bin Zaid mimpi azan. Patutnya Nabi kata, dah kamu mimpi, hampir azan. Tak. Tuan-tuan, dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada Abdullah bin Zaid, kamu pi ajarkan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Pi ajak Bilal. Apa yang kamu mimpi ni pi ajak Bilal. Suruh Bilal yang laungkan azan. Baik, tuan-tuan, kenapa Nabi tak suruh Abdullah bin Zaid? Dia yang mimpi. Ni nak kena pi ajak pula Bilal, Bilal pula nak kena azan. Kenapa tak suruh dia azan terus? Tuan-tuan, kata ulama, kerana Bilal suaranya lebih kuat berbanding Abdullah bin Zaid. Jadi di situ ulama ambil apa? Orang yang nak laungkan azan ni kena suara yang kuat. Suara yang lebih kuat, lebih baik. Lagi kuat lagi bagus. Zaman dulu tak ada mic, tak ada speaker. Jadi kena suara yang paling kuat, yang tu lagi baik. Kerana sejauh mana laungan azan tu didengari oleh makhluk Allah di atas muka bumi, semuanya akan bangun menjadi saksi di bumi di akhirat kelak. Lepas tu untung siapa jadi Tok Bilal, untunglah siapa jadi Tuan Bilal. Tok Bilal kita kan tak nampak muka orang ni duduk tak lah. Ya, untung siapa yang menjadi Bilal. Tak jadi Bilal tetap pun dia pernah laungkan azan. Kerana setiap makhluk yang mendengar kalimah azan dilaungkan, maka makhluk tadi akan bangun di depan Allah jadi saksi. Saya jadi saksi, dia azan. Lagi jauh, lagi banyak yang dengar. Jadi waktu balas kuat-kuat dah bah, bukannya sejam, 5 minit tak habis azan. Balas pergi bergegang dah bah. Ya kan apa? Ni nak takut-takut nak azan, takut orang marah biar. Buat kemas boleh no? Ada kamera dia buat lagi garang. Amboi. Contoh. Tuan-tuan dirahmati Allah, bukanlah mau azan 5 minit tak habis. Maksudnya laungkan syiar agama Allah tu sekuat mungkin, biar satu dunia ni dengar azan tu. Ya, sejauh mana boleh sampai, bagi dengar semua laungan azan tu sampai. Kerana lagi jauh. Dan contoh si A azan, suara dia didengari sampai 1 kilometer. B pula azan, pi jauh lagi 1.5. Mai lagi had nombor 3 2 kilometer. Bagi had nombor 3 ni azan. Lagi jauh dengar. Bagi derah. Jadi lah ni dah ada mikrofon, dah ada speaker, maksudnya suara slow pun boleh jadi derah. Comel. Selesai masalah. Laungkan azan. Berebut, patutnya kena berebut. Baru Nabi kata apa? Kalaulah manusia ni tahu apa yang ada pada kelebihan azan dengan duduk di saf awal, maka manusia ni akan berebut sampai buat undian. Maksudnya kalau tahu kelebihan azan ni, tuan-tuan dan rahmati Allah, Tok Bilal main lambat seminit ni duduk doa orang azan. Minit je lambat. Tuan Bilal lambat sampai, tak ada sampai, dia main dah. Tapi dia terlambat 5 minit. Seminit ni tak ada dengar azan dah. Orang balas dah. Berebut nak azan. Haduk jadi lagu nak. Kalau Tok Bilal tak main, tak azan, sengak dulu. Pakai buat bodoh. Nak azan tak erti. Habis tak erti pun balas bila guna pun bagi bunyi ayat tu.
Maksudnya patutnya kena berebut laungan azan, kerana setiap makhluk yang dengar kalimah azan kita dilaungkan, makhluk tadi akan bangun di akhirat jadi saksi. Saksi penting ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi Nabi suruh Bilal, kamu pergi ajak kat Bilal, kerana suara Bilal lagi kuat. Batu azan ni nak kena suara yang kuat. Satu. Yang kedua kena sedap. Dah kuat, bagi sedap pula. Bagi tarikkan orang mai. Rupa nombor 3, rupa nombor 4, hang segak ke, comel ke, tapi kalau suara slow tak nak sedap, duduk belakang. Hak ni kategori vokal, bukan sekadar rupa. Kalau rupa dia macam tayar kereta pun tak apa, jadi suara kuat. Suara kuat, sedap, menyebabkan orang dengar terpanggil nak mai, berasa nak mai. Lepas tu orang buat filem tu dan dia buat cerita, buat rakaman filem dan sebagainya berlakon. Bila orang ada yang azan sedap, orang pakat mai penuh. Jadi Tok Imam suruh dia azan, dia pun azan sedap, orang pakat dengar sedap. Tok Imam pun nak jadi imam. Bagi salam, kali belakang tengok ramai, pengsan Tok Imam. Sebab selama dia main 3 orang kali 30. Rupanya Tok Bilal tadi azan sedap, pakat orang main ramai. Mai buat apa ni? Mai nak tengok siapa azan. Jadilah mai semayang. Yang lagi sampel tuan-tuan, ada orang tak apa nak betul OKU. Dia orang gila, warah tak warah. Dia main azan pukul 10 pagi. Pukul 10 balas azan lah. Tuan-tuan bila main pukul 10 azan merah pula tu, satu kampung bekat turun main. Penuh ni pagi kereta ni. Pakat nak main tengok. Main tengok, pakat dia kata padan lah, tak betul rupanya. Orang tak betul, orang gila ni azan. Orang gila kata apa? Tak apalah, aku hak gila, aku azan dengar. Aku gagah agak main agak pukul 10. Tak lah ni nak tanya hamba. Yang waktu orang azan betul tak main pun. Hak tak betul dekat main penuh ni siapa gila ni? Mampu. Hanya betul kat dia. Hak tak betul boleh main. Dia dengar pukul 10. Pukul 10 ni pakat main penuh. Pasal nak tengok hak tak betul. Hak Tok Bilal azan pukul 1 tengah hari masuk Zuhur, haram tak main pun. Siapa gila ni? Kadang-kadang orang gila mencerdik dari kita ni. Cerdik orang gila ni. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, azan kena suara yang lebih kuat, kerana Nabi suruh Bilal azan, bukan suruh Abdullah bin Zaid, kerana suara dia lagi kuat. Dan selepas Bilal dilaungkan azan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengar. Dan rupanya dia juga bermimpi semalam. Allah hadirkan mimpi azan ni kepada 2 orang. Abdullah bin Zaid pun bermimpi, Umar bin Al-Khattab pun bermimpi. Dua-dua mimpi. Cuma Abdullah bin Zaid mai cerita kat Nabi. Sayyidina Umar bila dengar azan dilaungkan oleh Sayyidina Bilal, terus dia mai. Lah, hak ni yang aku dengar dalam mimpi semalam ni. Membenarkan lagi apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid. Jadi Bilal bin Rabah menjadi tukang azan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu waktu Rasulullah wafat, Bilal tak mau azan lah. Sebab dia kata, saya ni tukang azan Nabi. Bila Nabi wafat, dia kata, Bilal azan lah. Tak, saya hanya azan waktu zaman Nabi. Kita kalau buka sirah tuan-tuan, waktu Nabi wafat, maka Bilal antara orang yang paling sedih. Dia tak mau azan, dia kata, saya hanya akan azan zaman Nabi, kerana saya tukang azan Rasulullah. Dah Nabi tak ada, dan saya pun takkan azan lah. Semua pakat suruh azan dah. Bila dah masuk asar dah ni, masuk zuhur dah ni, azan dah. Minta maaf, saya takkan azan, kerana saya hanya tukang azan pada Rasulullah. Tiba-tiba datang cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan dan Husain. Dua orang ni datang kepada Sayyidina Bilal. Dia berkata, wahai Pakcik Bilal, tolonglah azan, kami lama tak dengar suara kamu azan. Dan memandang pada wajah anak cucu Nabi Hasan dan Husain, maka Bilal bin Rabah setuju, kerana yang suruh ni cucu orang hak dia cinta. Kalau orang ni suruh dia tak mau azan lah, tapi hak suruh ni cucu kawan dia hak dia sayang no. Dan Hasan dan Husain ni tuan-tuan, mereka ni mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau digabungkan Hasan dan Husain, sebiji diri Nabi. Dari kepala sampai perut, Hasan sebiji macam Nabi. Daripada perut sampai ke kaki bawah, Husain sebiji macam Nabi. Jadi kalau digabung dua-dua, sebiji diri. Jadi nampak wajah, nampak watak Rasulullah pada cucu Nabi ni. Bilal kata, jam, orang lain suruh aku tak mau, tapi dah cucu dia suruh, kerana Tok Wan kamu orang yang aku paling cinta,
maka Bilal ambil permintaan tersebut dan dia laungkan azan. Jadi itu bacalah, maka Bilal ni tukang azan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila syariat azan ni tahun pertama hijrah, setelah para sahabat berbincang dengan Rasulullah macam mana nak panggil orang mai sembahyang. Ibu-ibu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu poin penting yang boleh kita sebut. Tuan-tuan, kalau benda ni tak penting, kalau tak penting umat Islam datang ke masjid, maka sahabat dan Nabi tak akan bincang benda ni. Kalau benda ni tak mustahak, tak ada masalah apa pun, Nabi dengan para sahabat akan bincang. Tapi bila sampai tahap perbincangan mesyuarat, macam mana nak panggil depa mai sembahyang masjid, macam mana ni? Nak suruh orang mai masjid macam mana ni? Maksudnya apa tuan-tuan? Mai masjid ni benda penting. Bukan benda ringan. Nak kena cari jalan macam mana nak panggil orang mai masjid. Nak kena cari jalan. Tidak, Nabi tak bincang. Sampai tahap tuan-tuan Nabi nak bakar, kalau boleh hampa sembahyang, aku nak pergi tengok siapa tak main. Nak bakar rumah depa ni. Hak tak mau mai sembahyang ni masjid. Yang penting mai masjid ni benda yang mustahak, sangat penting. Berjemaah dan datang ke masjid ataupun surau. Benda ni benda yang penting. Itu kena pegang gila elok. Tak boleh mai 5 waktu, pi 1 waktu, 2 waktu. Pulun cari juga waktu yang boleh kita pi untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hukumnya adalah sunat kifayah. Iaitu apabila seorang telah azan, maka yang lainnya tidak perlu lagi. Jadi hukum azan itu adalah sunat kifayah. Kalau seorang azan cukup dah, selesai masalah. Baik. Ianya disyariatkan pada solat tunai dan qada. Maksudnya solat tunai sekali nak sembahyang isyak, ada syariat azan. Nak sembahyang qada terlepas waktu subuh, bangun cerah dah, ada syariat, boleh azan betul qomat sembahyang. Azan itu dan tak disyariat pada sembahyang sunat ni. Sembahyang sunat tak. Sembahyang raya tak ada azan. Sembahyang jenazah tak ada azan. Tak ada. Dia sunat kepada solat qada dan tunai. Syariat dia. Baik. Lafaznya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Terus dia maklumlah kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini laungan kalimah laungan azan. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara yang benda yang disebutkan oleh disebutlah kita baca. Jadi itu kalimah azan. Maksudnya laungan azan daripada Allahu Akbar sampai habis la ilaha illallah. Takkan tak apa ikut. Batu ayah-ayah sekalian, kalau Tok Bilal tak boleh mai sampai lambat dan sebagainya, kita try tengok ambil mic azan. Cuma takut terkeluar hak lain Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batu Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, mampu. Keluar hak raya jenuh. Baru kau tak pernah azan. Jahanam. Batu kena testing siap-siap. Di rumah naik motor sementara nak pergi cepat kerja dan sebagainya, azan atas motor tu. Bila-bila mai azan dalam masjid surau, nak ambil barakah. Biar sekurang-kurangnya sebelum kita mati pernah laungkan azan, pernah. Saya dulu kecil-kecil, umur saya darjah berapa pula, dekatan 1 dekatan 2 tu permulaan belajar azan tu, surah matahari naik tu. Supaya budak-budak gelak dengar ada menjadah dengan bapak tu pun bergelak kat kita dulu ni, pasal kecil dululah belajar pelan-pelan, mula-mula belajar. Jadi pelan-pelan lah kamu akan dapat rentak dan sebagainya. Mau azan ni. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok sedikit perkara sunnah ataupun adab ketika azan. Jadi siapa yang nak laungkan azan, ambil perhatian benda ni. Benda-benda ni kena tengok baik. Antara benda sunnah dan adab yang disusun oleh para ulama. Baik, yang pertama, antara sunnah ketika azan yang pertama menghadap kiblat. Pastikan laungkan azan tadi dalam keadaan menghadap kiblat. Dan ni dah sedia maklum dah, kerana memang mic orang buat azan tadi betul-betul menghadap kiblat. Alhamdulillah comel. Kemudian berada dalam keadaan suci. Sekiranya berhadas
iaitu tidak berwuduk, maka hukumnya makruh. Dan sekiranya berjunub, maka makruhnya lebih dahsyat lagi. Maksudnya lebih berat lah. Tak haram. Maksudnya dalam keadaan hadas besar, boleh nak azan? Boleh. Tapi berat. Ni kamu nak panggil orang main semayang ni, benda yang comel ni, bagi kamu suci elok. Jadi paling terbaik pastikan azan dalam keadaan kita ada wuduk, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau tak ada wuduk pun boleh masuk atu dah, azan dulu. Habis kalut sangat, azan dulu. Habis azan ambil wuduk lain. Cuma yang comel ambil wuduk siap-siap dah, laungkan azan. Jadi itu sunnah ketika azan. Pastikan kita azan, tuan-tuan, benda ni tak berat maka boleh buat. Dia tak berat pun, azan dalam keadaan berwuduk. Ni benda yang sangat ringan, tak boleh buat ke teruk lah. Ambil wuduk dulu, baru laungkan azan. Kemudian azan dilaungkan dalam keadaan berdiri, sunnah. Kenapa suruh berdiri, tuan-tuan? Kerana berdiri suara kita akan lagi kuat. Duduk tak apa kuat. Baru tuan-tuan khutbah kena berdiri, kuliah duduk, ceramah kalau nak ni sikit berdiri. Duduk dia tak boleh piat, boleh lah tapi mendatar. Antara bagi diri tengok Jadi berdiri ni semangatnya lain, kekuatan tenaganya lain. Waktu berdiri ni baru khutbah kena berdiri, baru dia jadi semangat, jadi lantang, baru bertenaga, kerana dia melaungkan benda tadi dalam keadaan berdiri. Jadi azan pun kena berdiri, jangan menerak. Azan menerak jahanam. Boleh orang dengar macam ya, tapi dengar buat pelik dengan orang ni. Menyudut menerak azan, la ilaha illallah, diri waktu azan. Kemudian memalingkan lehernya, iaitu bukan dadanya, ke arah kanan ketika hayya 'ala salah, dan ke arah kiri ketika hayya 'alal falah. Ni Yasin dengar elok. Dia duk azan ni banyak mabuk ni budak ni. Jadi waktu hayya 'ala salah, palingkan kepala, bukan palingkan leher, bukan dada. Kepala je pergi, dada tetap menghadap kiblat. Kepala je pergi ke kanan ketika hayya 'ala salah. Ketika hayya 'alal falah, kalih ke kiri pula kepalanya, bukan dada. Dada tetap menghadap kiblat. Ni sunnah. Kalau dia kalih dengan dada dengan kepala pun ada masalah ke? Tak. Cuma ni yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian memperelokkan suara ketika azan. Maksudnya laungkan azan dengan suara yang paling baik. Bagi paling baik hak kita rasa. Sekadar yang mampu kita laungkan dengan cara yang paling baik. Buat bagilah elok maksudnya. Tuan-tuan nak buat elok tak elok, nak baca pun bagi elok, saat betul dengan sebutannya sedap dengar. Macam itulah baca Quran ke, azan ke, baca apa pun, nak sedap tak sedap saat betul. Tak ada lagu apa pun tuan-tuan akan dengar sedap. Sebab betul kena dengan tempat ni. Tang dengung dia dengung, tang korang pendek-pendek, tang panjang dia panjang, maka waktu tu kita akan dengar sedap. Walaupun tak ada lagu apa pun. Jadi laungan azan dan ini akan dengar sedap, akan dengar cantik saat sebutannya tepat, betul dan sebagainya. Maknanya buat bagi elok. Kemudian mengulang azan, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum menyebutnya dengan kuat. Yang ni ulama titik berat. Bagi siapa yang nak azan, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dimulakan azan dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia ulang balik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Jadi sebelum ucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, tuan-tuan sunat ulang 2 kali. Bukan 2 kali, ulang 2 kalimah syahadah dulu, pelan-pelan. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru berderah balik asyhadu an la ilaha illallah. Baru berderah balik. Itu sunat ketika azan. Maksudnya sebelum ucapkan 2 kalimah syahadah tu, ucap dulu pelan-pelan untuk diri kita, kemudian baru berderah balik kuat-kuat kalimah azan tersebut. Sunat kifayah. Ini yang terbaik. Maksudnya siapa yang nak laungkan azan, maksudnya buat bagi terbaik. Ni pahala akan diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar pahala ni. Siapa yang
Sebab tu disebutkan dalam hadis, orang yang melaungkan azan ni lehernya akan panjang di akhirat. Ni leher panjang bukan zirapah nah. Tak nak bagi gambaran kata mulianya seseorang yang melaungkan azan tadi ni sampai dinampak tinggi. Nampak dia saja. Boleh jadi macam tu. Maksudnya mulianya diberikan oleh Allah di akhirat kelak. Kerana dialah orang yang memanggil orang ramai mai sembahyang. Setiap orang yang mai sembahyang boleh pahala ke dia, sebab dia panggil mai. Hayya 'ala solah, orang dengar mai. Azan dah bakat mai. Kalau dia tak azan, orang tak berdengar, azan tak azan kita, orang tak mai. Boleh jadi orang tak mai. Jadi kadang-kadang kerana laungan azan tadi menyebabkan orang boleh mai, tuan-tuan dirahmati Allah, boleh pahala free. Setiap orang mai boleh pahala. Untung kan azan ni. Laungkan azan. Kemudian berdoa dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya wa ala sami'il adhan." وعلى سامع الأذان أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فعليه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته من قال ذلك حل شفاعة رسول صلى الله عليه وسلم له. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, apa Nabi sebut? Bila kamu mendengar azan, maka sebutlah seperti mana disebutkan tukang azan. Kemudian berselawatlah ke atasku. Orang yang mendengar azan perlu ikut apa yang diucapkan oleh tukang azan, kecuali pada hayya 'ala solah dan hayya 'alal falah. Ketika itu hendaklah dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga dengan doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada satu hadis yang lain Nabi sebut, siapa yang mendengar azan dilaungkan lalu dia berdoa dengan doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis, maka dia akan dapat, Nabi sebut, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah atau kama qala. Orang tersebut berhak dan layak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hak ni hak nak sangat ni, syafaat. Nabi tolong. Dan kalau Nabi tolong, tuan-tuan dirahmati Allah, kalau Nabi yang tolong kamu di akhirat, tempat kamu di mana? Yang tolong ni bukan orang calang-calang. Yang tolong ni kekasih Allah. Saat kamu dapat pertolongan pada Nabi, tempat kamu di mana waktu tu? Nabi tolong, confirm syurga. Kalau Nabi tolong. Dan Nabi bukan orang lain. Nabi diberikan syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Ulama senaraikan ranking syafaat ada lebih kurang 7. Yang paling ringkas, yang paling ringan, yang paling kecil, yang nombor 7 syafaat amalan. Siapa beramai, amalan tersebut akan bagi syafaat balik kat dia. Dan syafaat tu kecil ya, untuk kita ya, untuk orang lain tak boleh. Siapa baca Quran, Quran syafaat kat dia. Siapa banyak sedekah, sedekah syafaat kat dia. Siapa banyak semayang, semayang syafaat kat dia. Amalan boleh syafaat kat tuan badan ya. Siapa beramai banyak dapat lah. Cuma kita ada orang beramai kemudian dia hadiahkan amalan tersebut pada orang lain. Boleh hadiah, tapi kalau kawan tu tak beramai, mampu. Dah ada orang dia tak beramai apa pun, dah harap anak buat tahlil dia, mampu. Bolehlah anak buat tahlil sampai. Dan bahasa mudahnya, cikgu boleh tolong bagi markah. Cikgu kata tak apa, semua anak murid cikgu akan bagi markah bonus orang 20. Markah bonus. Maksudnya kalau kamu jawab betul 20 ya, lulus dah, sebab cikgu akan tambah lagi 20, 40 lulus. Jadi siapa yang buat jawab dekat 60, cikgu tambah 80. Siapa yang jawab 80, cikgu tambah jadi 100. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, cikgu nak bagi markah bonus ni, tapi kena jawab lah. Paling kurang kamu kena jawab 2-30 juga markah, kena cari sendiri. Ni tak harap markah bonus ni, dapatlah. Dia masuk Dewan Periksa haram tak buat apa pun, renyeh saja, tengok orang renyeh tu, renyeh habis masa. Dan cikgu bagi nak markah bonus, bagi 20 markah, lulus nak? Tak. Markah bonus dapat tapi tak lulus. Kenapa tak lulus? Dia haram tak jawab apa pun. Contoh mudah macam itulah. Anak-anak hantar doa sampai insya-Allah. Orang buat tahlil hantar doa sampai insya-Allah. Tapi kalau tuan badan tak beramai sendiri, mampu seperti itulah.
Harap hak orang hantar berkat tak cukup. Lepas tu kalau cukup amalan kamu beramai sendiri, orang hantar mampu happy, cukup dah. Orang hantar tu dia jadi bonus tambahan lagi. Lepas tu penting beramai. Kena beramai. Masing-masing kena ada amal dia. Pekat-pekat beramai. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, amalan hanya boleh tolong kita satu. Peringkat nombor 6 dia naik lisit, dia boleh tolong 2 orang. Bukan dekat diri sendiri, dia boleh tolong orang lain pula 2 orang. Siapa dia? Iaitu anak yang mati kecil. Dia boleh tolong mak bapak dia di akhirat esok. Jadi 2 orang dia dapat tolong. Kata ulama dengan syarat anak yang mati kecil tadi ada 3 syarat dia. Yang pertama dia mati sebelum balik. Belum cukup umur. Satu. Yang kalau mati budak tu mati umur dia 4 tahun. Ataupun mati umur dia 7 tahun. Dia tak balik ni. Tapi kalau mati umur 17 tak masuk ni. Dia kena mati kecil. Satu. Belum balik. 2. Syarat yang kedua, mak bapak dia waktu terima berita kematian redha dengan kematian tersebut dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan alhamdulillah. Maksudnya redha Maksudnya tak meraung. Anak dia mati, umur dia baru 2 bulan contoh anak dia. Tak mati. Tak apalah, redha. Sedih tapi dia redha dengan ketentuan Allah. Alhamdulillah, sebut inna lillah. Waktu sedih tu, waktu dapat berita doktor berita minta maaf encik, anak encik tak dapat diselamatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia boleh ingat ke Allah waktu sedih tu. Itu poin mahal tu. Boleh ingat kepada Allah waktu diberikan ujian oleh Allah. 2. 1 budak tu mati kecil. 2 mak bapak dia redha dengan memuji Allah waktu terima berita kesedihan tadi ni. Yang ketiga kata ulama, anak tersebut telah dilaksanakan akikah. Mak akikah lah. Waktu akikah pun penting. Kalau anak mati kecil sekalipun, buat akikah. Kerana dia sempat hadir dalam hidup kita. Allah takdirkan dia sempat masuk dalam rahim seorang ibu dan dia pernah hadir dalam hidup seorang ayah. Kamu pernah ada anak tapi anak kamu mati. Ditunjukkan syukur pada Allah, akikah. 3 ni. Jadi anak yang mati kecil boleh tolong mak bapak dia 2. Dia ranking nombor 6. Ranking nombor 5 ni saya sebut ni tuan-tuan tahu dah, tak ingat tapi dengar wiyah. Baik bukan tulis apa pun renyah saja ya. Tak ada masalah, janji dengar dapat tahu juga ilmu tu. Nombor 5 siapa dia? Orang dia bukan boleh dekat tolong 2 orang, lebih daripada 2 orang. 10 orang. Siapa dia? Anak yang hafal Quran 30 juzuk. Hafiz Quran 30 juzuk, insya-Allah dia boleh tolong 10 orang. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh hafal dah, mampu dah nak hafal. Juzuk amma bentungan balik dah. Takat sabih pun benin dah. Atas pada tu jahanam tenggelam terus, lemah. Bawah tak apa. Baca watin sambung tang wal'ah, jahanam. Baca watin dah berhabis tang wal'ah, macam mana masuk waktu ni? Kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, baik nak hafal Quran tak dan dah anak. Tengok anak kita pun sampai lebih orang kita yang tak hafal juga, jahanam dah, cucu. Yang bagi ada juga keturunan kita esok yang ada hafal Quran. Bagi hafal Quran. Kerana dia boleh tolong 10 orang. Syafaat dia boleh bagi. Ranking nombor 5. Ranking nombor 4 sabar ya. Tuan-tuan bukan dekat 10, lebih daripada 10, 70 orang. Iaitu mereka yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan syuhada boleh memberikan manfaat, boleh berikan syafaat kepada 70 orang. Ni ranking yang ke-4. Ranking yang ketiga lagi ramai, bukan 70, ratus orang pun boleh. 1000 orang pun boleh, sabar ya. Ulama, tok-tok guru, alim ulama boleh bagi syafaat kepada anak murid dia. Ramai mana anak murid dia ada, ramai itulah dia boleh tolong. Baru tuan-tuan dengar ada tok-tok guru, orang alim, tok alim ulama yang datang tempat kita, yang buat majlis pengajian, pi duduk dalam majlis tu. Sekurang-kurangnya esok sampai akhirat boleh claim, tak apalah, janji boleh claim. Wahai tuan guru, saya pernah duduk dalam majlis tuan guru, sekian-sekian. Boleh tolong tak bagi syafaat? Maksudnya sekurang-kurangnya pernah hadir dalam majlis tok guru tersebut, duduk dalam majlis dia, mengaji dengan dia, sekurang-kurang. Cari tok-tok guru ni, alim ulama, sementara masih hidup. Esok bila mati, baru tulis dalam Facebook, hilang lagi permata yang bersinar,
Mati lagi seorang ulama sedihnya. Masa hidup haram tak pergi mengaji pun. Masa Tok Guru tu hidup haram tak pergi pun. Masa mati dah buat Facebook. Sedihnya, ruginya lah. Dah mati baru kamu nak rasa rugi. Masa hidup cari. Jadi ulama boleh bagi syafaat kepada seramai mungkin anak murid dia. Boleh jadi ribuan anak murid dia boleh tolong. Ini ranking nombor berapa ni? Ini nombor 3. Nombor 2 lagi ramai. Siapa dia? Para anbiya. Dan para nabi boleh bagi syafaat kepada seluruh umat masing-masing. Nabi Adam boleh bagi syafaat kepada umat dia. Nabi Nuh boleh bagi syafaat kepada umat dia. Bukan ribu dah ni, jutaan dah. Ni masuk dah juta dah ni. Umat-umat Nabi dulu bukan sikit. Nabi Ibrahim boleh bagi syafaat kepada umat dia. Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, semua nabi-nabi ni boleh bagi syafaat kepada umat masing-masing. Ramai boleh tolong. Ni ranking nombor 2. Ranking yang paling tinggi nombor 1 digelar syafaatul uzma, syafaat yang paling besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan dekat tolong umat dia, umat orang lain pun dia tolong. Bukan umat Nabi Muhammad saja dia tolong, umat Nabi Isa dia tolong, umat Nabi Musa dia tolong, umat Nabi Daud dia tolong, semua dia boleh tolong. Allah bagi lesen besar kat Nabi Muhammad SAW, boleh tolong. Dan kita sangat mengharapkan pertolongan pada Nabi. Kalau Nabi tolong, selamat, insya-Allah. Dan cara untuk dapatkan pertolongan syafaat Nabi, Nabi bagi tahu dah, siapa yang baca doa lepas azan dilaungkan dengan doa yang Nabi ajak tadi ni, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dia berhak, layak dapat syafaat aku hari kiamat. Tercalon dah. Dapat tak dapat tak tahu. Orang-orang calon, kira kemas lah tu. Calon dah. Hadis yang lain, riwayat lain sebut apa? Kalau dia tambah sikit dapat lagi satu benda. Hak ni kalau dia baca doa ni, dia hanya dapat syafaat. Tapi kalau dia tambah sikit, dia akan dapat keampunan dosa pula daripada Allah. Tambah apa? Sebelum dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ni, dia tambah dulu satu kalimah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya tok bila habis azan, la ilaha illallah, kita pun baca doa apa? Kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu. Kemudian dia sambung lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa sayyidana Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kemudian baru dia ambil Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Maksudnya dia sambung doa azan tadi dengan tambahan tadi. Dia mula dengan 2 kalimah syahadah, kemudian sebut pula kalimah raditu billahi rabba sampai habis, baru dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. 2 dia dapat. 1 layak dapat syafaat, 2 Allah akan ampun semua dosa kecil yang dia buat. Peri dia dapat. Nak beramal dengan tak mau. Hadis Nabi sebut dah dalam hadis. Tuan-tuan, hadis-hadis ini ada dalam kitab para ulama sebut berkaitan dengan amalan yang mudah tetapi ganjarannya melimpah ruah. Mudah aja baca doa tu, tapi gajinya sangat mahal dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian qamat. Iqamah pula sunnah, dia juga sunnah kifayah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, iqamah ni sama juga, dia boleh laungkan ketika solat tunai ataupun solat qada. Sama ada sembahyang ramai-ramai ataupun sembahyang seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang pun azan, sembahyang seorang-seorang pun qamat, sama. Sunat. Yang kalau nak sembahyang seorang-seorang tak sembahyang di masjid, sembahyang di rumah tak ada dah. Sebelum sembahyang azan dulu. Jangan azan macam apa Tok Bilal di masjid. Ni dah rumah hang ni. Bagi dengar sudahlah kalimah azan. Kemudian qamat, betul sembahyang. Sunat. Baik. Jadi kalimah qamat berbeza sikit kat mana? Selepas hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, iaitu qad qamatis solah, qad qamatis solah. Jadi perkataan tu ditambah sedikit dalam lafaz iqamah. Baik. Faedah yang terakhir sebelum kita berhenti, tuan-tuan dan rahmati Allah, disebutkan di sini muadzin lebih berhak ketika waktu mengumandangkan azan, iaitu muadzin tidak perlu meminta izin imam untuk mengumandangkan azan ketika tiba waktu solat. Ini penting. Tok Bilal waktu masuk dia tak payah tanya tu imam dah.
Ni kerja Tok Bilal. Masuk waktu ni kuasa besar Allah bagi kat dia. Masuknya waktu hang duduk tanya Tok Imam kan, Tok Siap kan mambah bi. Ni kuasa besar lesen kamu. Masuk waktu azan. Cuma orang kita beradab. Contohnya masuk waktu nak azan dulu kan, tanya dulu pihak dan sebagainya. Jadi kalau tak ada majlis apa, contoh ada kuliah, jadi tanya dulu nak azan kan. Tok Bilal tanya nak saya azan kan, pasal ada majlis lain. Tapi kalau tak ada majlis apa, masuk waktu asar contohnya, maka Tok Bilal duduk tunggu dah masuk waktu. Masuk azan terus. Terus duduk tanya Tok Imam, Tok Bilal tak payah. Ni hak kamu. Dia lebih berhak. Bila masuk waktu azan dan dia terus kumandangkan azan tanpa perlu minta izin sabar-sabar. Baik. Imam pula berhak Imam pula berhak ketika waktu iqamah, iaitu muazzin perlu minta izin imam ketika iqamah. Ni kena tengok lain. Masa azan tak payah tengok sabar, balah. Masa qomat kena tanya Tok Imam, boleh ke Tok Imam? Boleh dah, ready dah, nak go dah ni. Boleh. Tok Imam kata alright, on, baru dia qomat. Ni tak dia kira hak dia juga. Dia azan, lepas tu dia berasa nak qomat. Tok Imam baru tak tongkat motor tak kalau Tok Imam kena lompat tebing tu naik. Tengok dulu, tanya ada tak Tok Imam. Tok Imam tak ada, lepas tu siapa nak jadi imam ni? Boleh. Boleh, saya nak qomat ni. Dia kena tanya kuasa itu ada kat imam, kuasa tu. Nak qomat kena tanya Tok Imam dulu. Tok Imam ready dah, kata okey, Tok Imam kata 1 minit, tunggu 1 minit. Tok Imam kata 2 minit lagi, tunggu 2 minit. Ni Tok Bilal, dia kena tahu benda tu. Ada orang tak? Tok Imam kata dia tak kira dah, pasal itu kerja dia dah. Dah, kerja kamu azan. Tu hak kamu. Untuk qomat, kamu kena minta izin imam. Lepas tu bulan puasa orang buat majlis buka puasa di masjid, maka Tok Imam kata apa? Kita laungkan azan. Lepas azan kita pakat buka puasa, makan kurma dengan kuih sikit lebih kurang. Dalam 10 minit kita akan qomat. Kemudian kita akan sembahyang maghrib berjemaah, barulah kita makan makanan berat. Jadi tempoh azan dengan nak qomat, Tok Imam bagi masa dalam 15 minit contoh. Tok Imam bagi dah masa tu. Tiba-tiba baru duk beratok ambil kuih. Tok Bilal qomat. Tok Imam dah habaq dah 15 minit orang duk beratok ambil kuih tu. Makan kurma beratok ambil kuih sikit, nak pepak apa sikit, tahan perut. Tak ada 5 minit qomat dah. Jangan kalau ada Tok Bilal kat kampung kita ni, angkat cepung bulan kolah. Rejam 3 kali pergi dia naik. Dia segak sikit. Tok Imam dah kata dah 15 minit kena tunggu. Jangan duk kaduk sangat. Kerana qomat hak imam, azan hak Bilal. Ini disebutkan dalam kitab para ulama. Jadi azan tunggu masuk waktu azan. Kalau Tok Imam tak ada sekalipun, azan dulu. Nak sembahyang lagi baru minta izin tuan imam dan sebagainya. Bukan Tok Imam apa yang dilantik semata-mata. Kalau Tok Imam ada hal tak datang, orang lain nak jadi imam, tanya, boleh? Sedia dah, boleh, saya nak qomat ni. Banyak kena tanya juga siapa. Perhati dulu belakang siapa nak jadi imam ni. Ni qomat ni. Lepas tu lawan tengok hang aku. Aku bukan tak mau nak jadi imam, tapi nak baca doa tak hati. Pula dah. Dah suruh imam kan baca doa. Tak apa hang imam ya, doa hang tolak kat orang belakang. Aku doa bukan yang tak hati, tapi aku tak boleh nak sebut bahasa Arab. Pula dah. Tak apalah sebut bahasa Melayu. Duk lawan tolak lagu tu. Lalah tuan-tuan doa pak. Dia kata hampa nak doa pun bayar. Bukan apa aku takut Tok Imam minta lain, kita minta lain. Selagi Tok Imam minta lain, Allah nak bagi, kita minta lain pula, tak kalut. Pula dah. Jadi tak mau bercanggah dengan Tok Imam, payah. Dia kata payah apa? Aku boleh minta hak sama dengan Tok Imam. Sebiji aku minta sama hak dia. Hang sekali hang tolak aku doa. Hang imam. Habis bagi salam, sila baca doa. Dia angkat tangan, ya Allah, saya minta hak macam mana Tok Imam minta semalam, hak tu Hak tu tu dia pakai buah doa lagu tu ni doa biadab. Tuan-tuan, doa biadab ni siapa buat? Umat Nabi, kalau tak salah umat Nabi Saleh, kaum Thamud. Ada seorang lelaki biadab, berdoa dengan cara biadab. Macam tu dia doa. Kampung dia hujan tak turun, lalu dia hantar dia pergi ke Kaabah di Mekah, suruh doa. Sebelum pi sampai Mekah, dia singgah dulu satu kampung, berfoya-foya dulu, pompa minum arak bang sebulan. Orang kampung dah berapa tahun dah tak turun hujan ni, menderita dah hujan tak turun. Hang tolong sat pi doa di Mekah tu.
Duk ingat dia sampai Mekah, dak berehat transit dulu sebulan, main perempuan minum arak ni, celaka ni. Dah letih dah berfoya-foya, baru dia pergi teruskan perjalanan sampai Mekah. Tuan sampai Mekah dia minta doa apa? Wahai Tuhan, no kampungku hujan tak turun no, bagi hujan turun ni. Lagu tu ikut suka lah hujan lah, aku nak pun janji hujan ni. Ni doa yang biadab. Ada orang doa macam tu, ya Allah, macam mana tu imam minta semalam, minta satu orang senang. Bagi ada adab pergi berdoa. Tak punya nak jadi imam tak tahu pasal tak kerti nak baca doa. Tu semua alasan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, maka Tok Bilal kena tengok siapa nak jadi imam, ada tak? Ada, baru lafazkan iqamah. Itu yang diajarkan dalam agama kita, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ada sedikit manfaat daripada apa kita kongsikan pada malam ni. Insya-Allah ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang untuk kita sambung. Adab yang disebutkan ni tuan-tuan adalah adab-adab selepas solat. Di setelah mai masjid, orang laungkan azan, lepas azan maka kita akan semayang. Maka masa lepas semayang nak buat apa pula? Ulama sebut ada beberapa adab yang perlu kita lakukan selepas kita dirikan solat. Insya-Allah ni kita akan sebut pada 2 minggu depan akan datang, insya-Allah. Pertemuan akan datang kita akan sambung adab-adab selepas mendirikan solat. Wallahu alam, mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Semoga Allah merahmati dan berikan keampunan pada kita semua. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.